Nama saya Daphne dan saya akan membincangkan pengenalan kepada topik Grup 23 iaitu Teknik dan Teknologi Peperangan dalam Tamadun India. Tamadun India mempunyai organisasi ketenteraan yang sistematik dan teratur pada zaman klasik. Peperangan dianggap sebagai peristiwa bersifat keagamaan. Hindu, seperti kebanyakan agama, percaya bahawa perang adalah tidak diingini dan boleh dielakkan kerana ia melibatkan membunuh sesama manusia. Walau bagaimanapun, ia mengiktiraf bahawa terdapat situasi ketika berperang adalah jalan yang lebih baik daripada menentang kejahatan. Ketenteraan yang cekap mewujudkan empayar besar seperti Empayar Maurya dan Gupta di India. Saya juga akan membentang topik pertama iaitu kategori tentera. Tentera di Tamadun India terbahagi kepada 4 kategori. Yang pertama adalah tentera bergajah, di mana bala tentera menaiki gajah semasa berperang. Kategori yang kedua adalah tentera berkuda, di mana bala tentera menunggang kuda semasa berperang, dan nama lain untuk kategori ini adalah cavalry. Yang ketiga adalah tentera berkereta kuda. Kereta kuda sama seperti kereta lembu. Ia ditarik oleh kuda dan sangat berguna di kawasan pendalaman. Kereta kuda lebih laju dan boleh mengangkat beban berat kerana ada 2 atau 4 roda bersaiz besar dengan diameter 1 meter yang diperbuat daripada kayu keras. Kategori tentera yang terakhir adalah tentera infanteri, iaitu cawangan tentera darat yang berperang dengan berjalan kaki. Mereka seringkali membentuk tulang belakang sesebuah angkatan tentera. Kategori tentera lain adalah seperti tentera laut yang ada objektif utama untuk memastikan keselamatan sempadan laut negara. Kategori yang lain adalah seperti pengintip, anggota kumpulan perantis dan komisariat, iaitu pengawal perbekalan tentera ataupun Suruhanjaya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya akan membentangkan komposisi tentera dan bilangan tentera pada Tamadun India. Saya akan membentangkan bahagian pertama iaitu zaman Vedik. Zaman Vedik tentera dibahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian pertama ialah tentera bergajah, bahagian kedua ialah tentera berkuda, bahagian ketiga ialah tentera berkereta kuda dan bahagian keempat tentera infanteri. Setiap kategori tentera diketuai oleh seorang panglima yang menentukan strategi peperangan. Selain itu, raja dan putera dilatih dalam seni peperangan untuk memikul tanggungjawab mengetuai tentera persendirian dan mengawal kubu pertahanan mereka. Kenderaan perang yang dibuat daripada kayu sangat dihargai oleh zaman Vedik kerana ia boleh membawa pemanah yang boleh menyerang ketika kenderaan tersebut bergerak. Walau bagaimanapun, bilangan tentera pada zaman itu tidak diketahui. Saya akan bercakap pula tentang Empayar Maurya. Terdapat tentera imperialis diketuai oleh superintendent. Superintendent ini akan melaporkan kepada Menteri Hal Ehwal Peperangan dan seterusnya menteri tersebut akan melaporkan kepada raja. Terdapat 6 jenis tentera dalam tentera imperialis Maurya. Yang pertama, pahlawan dari kelas keturunan pahlawan. Yang kedua, pasukan tentera upahan yang ingin mendapat pengalaman berperang. Yang ketiga, pasukan tentera disediakan oleh syarikat atau persatuan. Yang keempat, pasukan tentera yang disumbang oleh sekutu bawahan. Yang kelima, pasukan tentera musuh yang ingin berkhidmat. Dan yang keenam, pasukan tentera dari puak hutan. Selain itu, bilangan tentera Empayar Maurya merupakan 600,000 infanteri, 30,000 pasukan berkuda dan 9,000 pasukan tentera bergajah. Sekian, terima kasih. Nama saya Lau Syamin, Ketua Kumpulan K23. Hari ini saya akan membentangkan struktur pentadbiran tentera.
Struktur pentadbiran ketenteraan dapat dikesan daripada bilangan anggota tentera yang ramai dalam sesuatu peperangan. Daripada rekod yang pernah dicatat, pemerintah India memiliki bala tentera yang besar. Misalnya, tentera Maurya terdiri daripada 600,000 tentera. Raja Nanda pula mempunyai 20,000 tentera kalvari, 2,000 kereta kuda dan 200,000 tentera infanteri. Selain itu, beliau juga mempunyai 1,000 hingga 6,000 ekor gajah. Ini membuktikan pemerintah di India mempunyai keupayaan untuk mengawal dan memimpin bilangan tentera yang ramai. Biasanya, tentera India diketuai oleh raja sendiri. Raja dibantu oleh panglima-panglima yang handal yang juga merupakan karabat diraja. Panglima-panglima ini diketuai oleh seorang panglima agung yang dinamakan Mahasenapati. Di bawah golongan panglima ialah kumpulan kapten yang digelarkan Nayaka atau Pandanayaka. Mereka terdiri daripada kalangan kaum bangsawan India. Kebanyakan peperangan yang berlaku adalah antara raja yang memerintah mereka pada zaman tersebut. Senjata yang digunakan adalah dibuat dari gangsa dan pihak tentera juga menaiki kereta kuda beroda. Buso, pedang, pedang lebar, tembing, tombak dan kapak dan perisai adalah alat peperangan tamadun India. Mengikut teks awal Sanskrit, gajah dan lain-lain binatang juga telah digunakan sebagai senjata perang. Dikatakan juga di dalam epik Ramayana dan epik Mahabharata. Anggota tentera direkrut, dilatih dan dilengkapi oleh negeri di bawah kawalan raja. Masyarakat dan suku hutan titik beratkan dalam proses merekrut atas sebab kemahiran mereka dalam medan peperangan. Pada zaman Empire Maurya, Chandragupta memerintah Empire Maurya. Terdapat beberapa alatan peperangan yang digunakan oleh empire tersebut terhadap peperangan yang berlaku. Antara alat peperangan yang digunakan ialah alat memanah yang diperbuat dari buluh dan mempunyai ketinggian sebanyak 5 ke 6 kaki. Selain itu, alat memanah yang diperbuat dari logam dan mempunyai bucu tulang binatang juga telah digunakan. Tambahan pula, pasukan infanteri membawa perisai yang tinggi dan lebar sehingga meliputi hampir seluruh badan. Lembing, javelin dan alat memanah adalah senjata yang dibawa oleh pasukan tentera infanteri ringan. Pasukan tentera infanteri berat pula menggunakan pedang panjang yang dipegang oleh dua tangan, keris dan kapak. Tombak panjang istimewa yang dipukul oleh ahli tentera infanteri sambil menunggang gajah telah digunakan untuk menghapus tentera infanteri musuh. Pada aman kegemilangan Empire Maurya, orang India mempunyai hampir semua alat peperangan yang telah dibuat pada zaman tersebut. Ini termasuk meriam dan pelantak. Satu taktik unik yang digunakan oleh tentera tamadun India ialah sifat bergantungan kepada alat yang disaluti api seperti anak panah yang berapi, batu berapi yang ditembak menggunakan meriam.
Untuk kesimpulannya, organisasi ketenteraan yang sistematik menyebabkan para pemerintah meluaskan kuasa dan mewujudkan kestabilan dan keamanan dalam empayar. Ini adalah asas bagi kelahiran empayar besar seperti Empayar Maurya dan Gupta di India. Chandragupta Maurya mempunyai tentera yang besar untuk menguasai India Utara, Punjab dan sempadan India Barat. Empayar Maurya juga merupakan satu empayar yang terbesar yang pernah wujud di bumi.